Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abil Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u Allahumma inni a'udzu bika minal hadam wa a'udzu bika minat taraddi wa a'udzu bika minal gharaq wal haraq wal haram wa a'udzu bika an yatakhabbatani asyaitanu 'inda al-maut wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzu bika an amuta ladigan atau kama qala. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Abil Yasar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Yasar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Ka'ab bin Amru bin Abbad radhiyallahu anhu. Dia wafat tahun 55 Hijrah. Daripada Abil Yasar radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi minta di dalam doa dia, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati kena timpa runtuhan. Dia minta supaya Allah selamatkan dia daripada mati dalam runtuhan bangunan. Wa a'udzubika minat taraddi. Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati jatuh tempat tinggi, jatuh bangunan, jatuh jambatan. Wa a'udzubika minal gharaq. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati tenggelam, mati lemah. Wal haraq. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati kebakaran. Mati rumah terbakar, mati tempat kerja terbakar. Wal haram. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan nyanyuk tua. Wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Hak ni saya nak fokus lagi. Dan aku minta berlindung denganmu, ya Allah, daripada mati dirasuk ataupun digelincir
oleh pujukan syaitan ketika nak mati. Dalam banyak-banyak benda, hak ni takut. Saat yang menjadi very last moment kita dalam dunia ni, waktu nyawa nak tercerai keluar daripada kerongkong kita ni, pada waktu itu, kalau berdasarkan kepada hadis Nabi SAW ini, pada waktu itu kacau iblis, kacau syaitan ini cukup dahsyat. Berapa ramai orang yang fail di saat-saat akhir ini. Sehingga kan Nabi SAW dia spesifikkan doa dia benda ni. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, lindungi aku daripada di saat-saat akhir itu aku digelincirkan oleh iblis dan syaitan. Wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudbiran. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi kata aku minta berlindung denganmu daripada mati dalam keadaan lari daripada perjuangan. 50 tahun, 60 tahun umur, dia duduk di atas jalan Allah, dia berjuang atas nama Allah. Very last moment, U-turn. Keadaan lebih teruk lagi apabila di saat akhir itu bukan sahaja U-turn, bahkan dia menentang Islam. Wa a'udzu bika an amuta ladiran. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi kata mintalah aku dilindungi daripada mati kena sengat binatang bisa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita melihat satu sudut betapa lemahnya manusia ini. Betapa kalahnya kita ini. Betapa tak terdayanya kita ini untuk nak kontrol benda-benda ni, melainkan dengan mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala tanya iblis, tanya syaitan ni, awak yang jahat sangat. Allah jadikan iblis, Allah jadikan syaitan yang pada zaman awal kejadian mereka ni dulu, mereka dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ni dipanggil Azazil. Mereka dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kerana takabur, kerana sombong, terpelanting iblis syaitan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula daripada saat itu dia jadi jahat. Sehingga kan dalam ayat 12 surah Al-A'raf Tuhan sebut, Tuhan kata qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Tuhan kata, wahai iblis, wahai syaitan, apa yang menghalang kamu daripada sujud, daripada respect Adam alaihi salam? Tuhan sebut balik. Kan kita baca dalam Quran, Tuhan kata usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila Allah jadikan Adam, Allah kata kepada dua Adam ni, Allah kata usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Maksudnya apa? Bagi respect kepada Adam. Ini perintah Allah. Whoever you are, hang siapa pun, hang hebat mana pun, Allah suruh hang hormat, hang kena hormat. Bila Allah jadikan Adam, Allah suruh
malaikat, Allah suruh iblis, syaitan ni semua suruh sujud. Sujud dalam maksud kata respect. Bukan sujud letak di atas tanah. Sujud dalam arti kata respect kepada Adam yang Allah jadikan dan Allah suruh tunjukkan respect ini. Makhluk lain, segala malaikat, segala semua sujud mengikut perintah Allah. Tiba-tiba iblis, tiba-tiba syaitan tidak sujud, bahkan dalam keadaan bercekak pinggang. Itu sebab dalam Riyadhus Salihin dia ada buat main satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada cekak pinggang. Pasal apa? Pada hari Allah suruh sujud hormat kepada Adam, iblis tidak sujud, tidak hormat, dia duk cekak pinggang. Maka perbuatan cekak pinggang itu menggambarkan ego dan sombong. Benda tu tak boleh buat. Allah tanya balik kepada iblis, kepada syaitan ini, apa yang menyebabkan kamu tak mau respect kepada Adam, sedangkan itu aku suruh, aku perintah? Qal, jawab iblis ini, ana khairun minhu. Aku tak boleh respect dia sebab aku lebih baik daripada dia. Sombong. Aku tak boleh bagi respect dekat Adam. Pasal apa? Pasal aku rasa aku lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau jadikan aku daripada api. Engkau jadikan Adam daripada tanah. Macam mana aku nak pergi sembah dia sedangkan asal kejadian dia lebih hina daripada aku? Sombong. Tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala buang sifat sombong daripada diri kita. Tak mau sombong, tuan-tuan. Tak mau sombong. Kerana apa? Kerana sombong itu menyebabkan iblis dihalau keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13 surah Al-A'raf, Allah kata qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Lanjutan daripada ayat tadi, Allah kata apa? Fahbit minha, wahai iblis, wahai syaitan, angpi berambuh keluar daripada syurga ini. Allah sudah marah. Allah sudah murka kepada iblis yang pada mulanya Allah sayang dia. Kerana engkar dia, kerana sombong dia, kerana bantah dia kepada Allah, Allah sudah murka pada dia. Allah kata fahbit minha, pergi berambuh hang keluar daripada syurga ini. Itu Allah cukup marah. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tuhan kata tak layak untuk hang sombong di dalam syurga aku ni. Ini syurga aku punya. Tuhan kata, hang siapa hang nak tunjuk sombong di dalam syurga aku? Hang tak layak untuk tunjuk sombong di tempat aku ni. Fakhruj innaka minas saghirin. Tuhan ulang lagi sekali. Tuhan kata fakhruj, pergi keluar daripada syurga ini. Bermula daripada hari ini, hang jadi orang yang hina dina. Tuan-tuan, Allah cukup tak mau makhluk dia sombong. Allah tak mau. Marahnya Allah kepada orang sombong ni, kepada iblis yang sombong ini, kepada syaitan yang sombong ini, sehinggakan Allah perambat dia, Allah halau dia, Allah usir dia, Allah suruh dia keluar. Lala tu juga pergi keluar. Dan bermula daripada hari ini, hang jadi orang yang hina pada sisi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat 14 surah Al-A'raf, Tuhan kata qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Oh, yang kata iblis ni. Dah lepas dia buat sombong dengan Allah, dah lepas Allah murka dia, dah lepas Allah halau dia keluar, Allah ulang lagi sekali hampir keluar lah ni daripada syurga ini. Dia kata dekat Tuhan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia kata, ya Allah, satu aku nak minta. Aku nak aku dan keturunan aku, iblis, syaitan, semua-semua ni tak mati sehinggalah hari kiamat. Dia minta dekat Tuhan, dia minta, ya Allah, jadikan kami ni makhluk yang panjang umur. Ya Allah, jadikanlah kami ni makhluk yang tak mati sehinggalah mai hari kiamat. Dia minta pasal apa? Pasal dendam.
Pasti dendam dia. Kepada siapa? Bukan kepada Allah. Dia dendam kepada Adam dan anak cucu Adam, yang kerana punca Adam dia terkeluar daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdendam. Maka dendam itu satu perangai yang Allah tak suka. Ayat 15 surah Al-A'raf, Allah kata, qala innaka minal munzarin. Tuhan respon kepada permintaan Iblis. Tuhan kata, wahai Iblis, okey, permohonan hang lulus. Hang jadi orang yang panjang umur. Hang jadi orang yang diberi tangguh sehingga kiamat. Iblis yang cekak pinggang di depan Allah, tak mau taat perintah Allah sujud kepada Adam tu, hari ni ada lagi. Tak mati lagi dia ni. Belum kira anak cucu dia yang doa ada ramai ni. Dia tu pun tak mati lagi. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Depan Allah dia luahkan benci, meluat marah dia kepada anak cucu Adam ni. Yang kata Iblis ni, depan-depan Allah dia kata, fabima aghwaytani. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, oleh kerana Engkau sudah sesatkan aku pada hari ini. Dia kata kat Tuhan, ya Allah, oleh kerana hari ini, aku tak lupa ni tarikh ni. Tarikh aku dicop atas dahi sebagai makhluk yang sesat. Bermula daripada hari ini, aku dianggap sebagai orang yang sesat, makhluk yang sesat. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Dia kata, ya Allah, aku sungguh-sungguh aku berjanji di depan Engkau, aku akan make sure anak cucu Adam ini, aku akan sesatkan mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, ayat ni kalau kita baca dan kita faham makna dia, tuan-tuan boleh bayangkan betapa dendamnya Iblis, syaitan ini meluap-luap. Dendam dia, sakit hatinya dia, bencinya dia kepada manusia ni meluap-luap. Kalau kita tidak faham ayat ni, kita dengar bisikan dia, kita ikut kehendak dia, kita patuh apa suruhan dia. Tapi kalau kita faham ayat ni, kita kenal Iblis, kita kenal syaitan. Hak mana yang Tuhan suruh buat, dia akan larang kita buat. Hak mana yang Tuhan tak suruh buat, Tuhan larang kita buat, hak tu dia akan decorate bagi nampak cantik, suruh kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat 17 surah Al-A'raf. Allah berfirman, لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Depan Allah dia jawab tunai-tunai depan Allah. Dia kata, ya Allah, aku nak bagi tahu, aku akan mendatangi anak cucu Adam ini daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Aku akan mai dekat mereka ni. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga kan engkau, ya Allah, engkau akan lihat anak cucu Adam ni sikit saja yang akan jadi hamba yang bersyukur. Dia janji depan Allah. Dia kata, anak cucu Adam ni aku tak akan lepas mereka ni. Aku akan mai dekat mereka daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan. Aku akan hasut mereka. Aku akan rosakkan mereka. Aku akan jadikan mereka ni semua tidak taat kepada perintah engkau, ya Allah. Tengoklah, dia kata, sikit saja yang akan taat kepada Allah. Dia kata di depan Allah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat 18 surah Al-A'raf. Allah berfirman, qala ukhruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah kata kepada Iblis, syaitan ini, Tuhan kata, ukhruj minha, keluarlah daripada syurga. Tuhan kata, now you get out, keluar daripada syurga lah ni. Madhuman madhura, keluar dalam keadaan hina, dina dan terusir, dihambat jauh daripada rahmat aku. Tuhan marah sungguh dengan Iblis ni.
Tuhan kata, sudahlah, dok merepek apa, tak habis-habis ni. Aku suruh hang hormat Adam, hang tak mau hormat Adam, merepek tak habis-habis. Duk habaq kata, aku akan make sure mereka ni semua sesat, mereka ni akan jadi manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Duk merepek banyak. Tuhan kata, sudah, ukhruj minha. Tuhan kata, sudah, dikeluarlah ni daripada syurga ni. Mad'uman madhura. Keluar dalam keadaan hina dina dan terusir daripada rahmat Allah. Laman tabi'aka minhum. Tuhan kata, kalau sekiranya ada anak cucu Adam yang ikut hang, la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Tuhan kata, semua orang yang ikut hang, semua aku akan bubuh dalam neraka sama dengan hang. Tuan-tuan, iblis syaitan ini musuh besar. Musuh besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tak kenal iblis dan syaitan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana itu, sepanjang hidup kita, dia duk tunggu nak rosakkan kita. Dia tak dapat kita semasa hidup ni. Apa dia buat? Sampai last minute kita nak mati, masa tu dia try lagi. Dan itulah saat yang paling menakutkan kita. Dalam ayat 34 surah Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'ah wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut Inna Allaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, ilmu tentang kiamat Tuhan saja tahu. Bila betul-betul nak jadi kiamat? Nobody knows. Tak ada siapa tahu. Allah saja yang tahu. Satu orang mai habaq kat kita berdasarkan kepada kajian, berdasarkan kepada pemerhatian, berdasarkan kepada observation. Saintis dan sebagainya, mereka menjangkakan kiamat akan berlaku pada tahun 2025. Hang sembang tak kena duit, cakaplah apa pun. Kiamat Tuhan saja tahu. Siapa kata? Allah kata. Nobody knows. Tak ada siapa tahu bila nak kiamat. Pasal apa? Pasal Tuhan kata, Inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'ah. Allah saja yang tahu tentang bila nak kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Allah yang turunkan hujan. Benda simple lah. Simple. Hujan turun. Hujan ni siapa punya kuasa? Allah punya kuasa. Kalau Allah kata tidak ada hujan, tidak ada hujan. Yes, manusia boleh ikhtiar. Boleh buat pembenihan awan. Boleh buat nak buat apa. Itu ikhtiar. Masya Allah, tak salah buat. Tapi nak turun tak turun, itu Allah pegang. Bukan semua orang buat pembenihan awan, hujan boleh turun. Tak ada. Bila Allah kata dia nak bagi hujan, hujan. Tuhan bagi tahu, kata itu kuasa dia, mutlak dia pegang. Wa ya'lamu ma fil arham. Segala benda yang ada dan yang terjadi di dalam rahim ibu, Tuhan saja yang tahu. Kita boleh pergi buat scam, kita boleh buat apa saja boleh buat, tapi rahsia di dalam rahim ibu Allah yang tahu secara spesifik. Kandungan itu laki-laki ke, perempuan ke, kandungan tu duduk dalam kandungan dia keluar mai berapa hari dia nak hidup, semua Tuhan tahu. Manusia tak tahu. Manusia boleh ikhtiar tetapi tidak semestinya result yang manusia dapat itu betul. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Bahkan Tuhan kata, nama kata manusia ni dia tak tahu apa yang dia nak buat esok. Tak tahu. Tuan-tuan kata esok pagi nak sembahyang subuh masjid. Itu tuan-tuan kata. Tuan-tuan betul tak boleh mai, tak boleh mai ke masjid ni, Allah tahu. Berapa ramai orang bangkit pukul 5 pagi, masuk pancong, ambil ayat semayang apa semua elok, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat, baca Quran sikit dulu, sementara nak tunggu dekat nak subuh nak pergi masjid, tiba-tiba senang.
Kaki kanan dengan tangan kanan jam. Tiba-tiba jadi. Duk sihat elok-elok. Tak ada masalah apa. Setahun 2 kali buat thorough check up hospital. Setahun 2 kali. Bukan ambil darah, bukan ambil urine saja test tak. Pergi buat complete thorough check up. Buat daripada ujung rambut, ujung kaki. Setiap satu benda yang ada dalam badan dia semua ada report. Doktor kata tak ada apa-apa. You are healthy. Congratulations. You are healthy. How old are you now? Doktor tak tanya dia how old are you now. Doktor kata how young are you now? Tengok kesihat dia tu. Orang kata still kicking. Orang putih kata still kicking. Kira duk rancak lagi lah still kicking ni. Doktor nak tanya how old are you, tak keluar di mulut. Doktor kata how young are you now? Dia kata I'm 73. Oh, doktor kata 73 macam ni. Tengok you punya result semua cemerlang, bagus. Pagi esok tuan-tuan, masuk bilik ayak, gosok-gosok gigi, berus gigi telajak. Gosok gigi, berus gigi telajak. Nak ludah Colgate, nak ludah tak boleh. Nak ludah tak boleh. Dia duduk turun meleleh kat tepi ni. Angkat muka, tengok cermin muka. Tengok muka sebelah dah kolaps. Sebelah dah kolaps. Mata sebelah, hidung, mulut sebelah kolaps. Nak tutup mata sebelah tak jalan dah. Sebelah yang duduk jalan. Sebelah dah ketegak dah. Dah bantah tak mau ikut dah. Baru kemarin pergi ambil result thorough check up. Semua cemerlang. Ni apa cerita ni? Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Apa nak jadi esok pun hang tak tahu. Tuhan kata. Tuhan saja yang tahu. Esok nak sihat ke, esok nak sakit ke, esok nak hidup ke, esok nak mati ke, Tuhan saja yang tahu. Kita tak tahu. Allah nak habaq dekat kita kata lemah kita ni. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tuhan kata bahkan hampa bukan saja tak tahu esok hampa nak buat apa. Hampa nak mati bila pun tak tahu, nak mati di mana pun tak tahu. Nak mati esok ke, nak mati minggu depan ke, nak mati lagi sebulan ke, nak mati lagi 5 tahun ke, tak tahu. Bahkan nak mati tang mana pun tak tahu. Oh, kata saya mana bertanggung pilih saya apa cerita pun dah pesan dah kat mereka, apa pun tanam di kepala betul. Dah tuan-tuan, dah. Go elok-elok. Anak nak graduate di Brisbane, Australia. Anak kata ayah mai lah, kata ayah mai lah, saya duit scholarship saya simpan ni ada ni. Abang tiket mak dengan ayah mai lepas insya-Allah. Saya cuti, masa cuti semester saya tak balik, saya kerja restoran, kerja basuh pinggan. Saya buat saving, simpan duit. Memang niat saya ayah, saya nak ayah dengan mak mai tengok saya punya graduation day di Brisbane, Australia. Bapak ni tak pernah pergi, Australia ni tak pernah teringat nak pergi pun. Tapi anak ni kata mai lah ayah, mai. Dia pun fikir-fikir balik, dia pun sihat. Dia tanya bini macam mana, bini kita jomlah, anak bongsu kita jomlah pergi. Mati di Brisbane tuan-tuan. Mati di Brisbane. Jangan kata Brisbane, Aceh pun kita tak pernah pergi, Medan pun kita tak pernah pergi, apatah lagi Brisbane. Tapi sudah tertulis di sisi Allah, hang akan mati di Brisbane, pergi mati sana. Allah Subhanahu wa taala sudah sebut benda ni dalam Quran. Innallaha alimun khabir. Tuhan kata Allah Tuhan yang maha mengetahui semua benda. Hampa tak tahu. Surah Luqman ayat 34. Ayat Quran ni tuan-tuan, kalau kita baca, kalau kita faham makna dia, kalau kita tadabbur isi kandungan dia. Tuan-tuan, dia shot mereka hati kita ni. Dia shot, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal apa yang Allah kata ni, inilah realiti dalam dunia ni. Surah Qaf ayat 19. Firman Allah, wa ja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid.
Tuhan kata telah datanglah sakaratul maut itu bil haq. Sungguh, bukan tipu. Sakaratul maut, kematian ini satu benda yang hak. Ini cerita betul. Mata kita dah tengok berapa banyak orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita kasih mati, tuan-tuan, depan mata kita. Sayang kita dekat mak, dekat ayah ni tak boleh cerita di mulut. Allah tahu macam mana sayang kita dekat dia. Dia mati depan mata kita, tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa. Kematian ini Tuhan kata apa? Ini satu benda benar. Ini satu benda betul. Zalika ma kunta minhu tahid. Sedangkan kematian itu adalah satu benda yang kamu, Tuhan kata, kalau boleh nak lari. Tuhan kata. Pasal apa Tuhan kata? Pasal Tuhan buat kita. Tuhan tahu kita ni macam mana. Muhajir boleh tak mau mati, tuan-tuan. Doa ni duk minta, ya Allah panjangkanlah umur aku. Tak larat dah. Berjalan pun beratus dinding, beratus bangku meja, beratus anak cucu. Dia minta, ya Allah panjangkanlah umur aku. Tak mau mati. Ya Allah, akbar. Mai orang abang ni suplemen ni bagus ni. Yang ni Dr. Mahathir makan. Dr. Mahathir makan berapa? Bayang. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal satu nak sihat, yang kedua muaci boleh tak mau mati. Mai abang kata dia ni makan, dia ni makan. Dengar bayang kawan tu, masya-Allah berapa? Tiap-tiap bayang. Pasal apa tu? Pasal tak mau mati. Oh, Allah tahu benda ni. Pasal apa Allah tahu? Allah buat kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat lain Allah berfirman, kamathali syaitan idh qala lil insani ukfur. Ini yang takut. Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Surah Al-Hashr ayat 16. Tuhan kata dalam ayat itu kamathali syaitan, sama macam syaitan. Idh qala lil insani ukfur. Oh, iblis syaitan ni dia mai kat kita, tuan-tuan. Dia bisik dekat kita. Dia bagi masuk dalam lubang telinga kita. Yang ujungnya dia nak suruh kita kufur dengan Allah. Ukfur, dia kata kat kita. Bantah Tuhan, dia kata. Bantahlah Tuhan. Falamma kafara, apabila kita termakan pujukan dia, apabila kita termakan bisikkan dia, dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara, apabila kita kufur kepada Allah, qala inni bari'un mink. Dia dandan kata, aku berlepas diri daripada engkau. Aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau untuk kufur dengan Allah. Aku tak campur hal-hal ni. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut Allah, Tuhan sekalian alam. Jahat tak jahat, tuan-tuan? Jahat. Dia membisik dekat kita, dia masuk dalam hati kita, dia perdayakan kita, dia tipu kita, dia suruh kita bantah Allah, dia suruh kita lawan perintah Allah, dia suruh kita buat maksiat, dia suruh kita jadi orang yang zalim, dia suruh kita jadi jahat. Kita termakan pujukan dia. Apabila kita kufur dengan Allah, dia kata aku berlepas diri daripada keputusan hang untuk lawan Allah. Aku takut kepada Allah. Hang dengan Tuhan, hang pergi settle. Tuan-tuan, benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ini, okey lagi kita tengah kuat. Tuan-tuan, kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi, kita tengah letih, kita tengah teruk, duk berlawan dengan sakaratul maut. Masa tu dia selit mai, dia masuk dalam hati kita, dia suruh kita kufur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kufur Allah, dia terus gabuh tangan, dia kata ni hang dengan Tuhan pi settle. Aku tak sangkut benda ni, aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda inilah yang menyebabkan Nabi takut. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, tolong aku, minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut. Ketika itu aku kufur kepadamu, ya Allah. Minta Allah lindung.
Kita kena minta Tuhan tolong kita, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian dahsyatnya suasana ketika nak menghadapi saat-saat sakaratul maut ini. Sakrah ataupun sakarat ni makna dia apa, tuan-tuan? Orang kata sakaratul maut, sakaratul maut, sakrah, maksud dia apa? Maksud dia mabuk. Mabuk. Kan Nabi kata kullu muskirin haram. Setiap benda yang memabukkan itu haram. Sakrah itu mabuk. Sakarat maksud dia mabuk. Orang yang nak mati ni diumpamakan seperti orang yang dalam keadaan mabuk. Dia tak ketahuan siang malam, dia tak kenal anak cucu dia. Dia dalam keadaan terpinga-pinga, dia dalam keadaan tak tahu apa cerita. Masa tu iblis syaitan masuk main nak memperdayakan dia. Wal'iyyazu billahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, firman Allah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Di situ bacaan dia ada saktah, dia panggil saktah. Saktah ni kena pause, sak. Wa qila man, dua gerakan jari, raq. Wa zanna annahu al-firaq. Waltaffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kalla. Kalla maksud dia jangan begitu. Apa ni? Tiba-tiba Tuhan kata kalla, jangan begitu. Dia tengok balik ayat sebelum tu. Ayat sebelum tu Tuhan duk pesan dekat manusia ni. Dunia dengan akhirat ni, dunia ni kita nak kena ambil, tetapi untuk kebaikan akhirat. Never ever jadikan dunia ini matlamat kita. Never ever. Dunia tak boleh tinggal, kena ambil. Tetapi dunia yang kita ambil ni untuk kebaikan akhirat. Siapa yang terbalik, dia pergi jadikan dunia itu matlamat hidup dia. Akhirat itu disecondarikan, dinombor duakan. Tuhan kata kalla. Tuhan kata jangan macam tu. Hang silap tu. Apabila akhirat itu dinombor duakan, dunia diletak nombor satu, kalla. Tuhan kata no, jangan macam tu. Tuhan kata ingat, Tuhan kata iza balagatit taraqi, apabila nyawa sudah sampai di ghargharah ni, dah sampai di rengkum, nyawa nak keluar daripada badan kita ni, dia nak goodbye, dia nak keluar, nak tinggalkan jasad kita. Bila dia sampai di taraqi, di ghargharah ini, ketika itu kita menapah dah bunyi anak cucu duduk tepi, ayah la ilaha illallah, nak sebut tu doa, itu nyawa di ghargharah. Tuhan kata kalla, jangan begitu. Idza balagatit taraqi, apabila nyawa sudah di ghargharah, wa qila man raq, di ketika itu ni ada kat tepi-tepi kita ni, bini kita, anak kita. Kalau kita nak jalan dulu, mak ada lagi, mak kita, anak-anak kita, cucu kita ni ada kat tepi kaki kita ni. Qila, berkata depa ni semua, bini kita bila tengok kita doa itu, anak kita yang sayang kat kita sangat-sangat ni, bila tengok kita doa tu, berkata depa itu, man raq, siapa boleh tolong ni? Siapa boleh tolong suami aku? Siapa boleh tolong ayah aku? Siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong? Pada ketika itu semua orang helpless. Helpless. Tuhan kata tak boleh nak cari siapa boleh tolong. Kalau duduk di katil hospital, pergi pegang tangan doktor ni, doktor tolong, doktor ni ayah saya sayang dia. Doktor pun dengar dia pun dia lemah, tak boleh tolong. Doktor kata ayah saya dulu pun saya tak boleh tolong. Allah cerita dalam Quran, anak cucu hadu ada kat tepi ini. Wa qila man raq,
Berkata mereka ni, siapa boleh tolong ni? Siapa boleh sembuhkan? Siapa boleh bagi nyawa dekat ayah saya ni? Wa zanna annahu al-firaq. Tuhan kata, sedangkan orang yang nak mati itu, Tuhan kata, kawan nak mati itu, nyawa duduk di gargarah itu, wa zanna, dia sudah yakin. Zan dalam bahasa orang putih dia kata probably 85%. 85% dia sudah yakin annahul firaq, bahawa inilah saat akhir dia. Dia akan berpisah dengan semua-semua. Kawan nak mati tu tahu dah. Pasal apa? Allah dah bagi dia nampak dah malaikat yang nak cabut nyawa ni. Duk langkah mai pakai baju color apa? Lah hadis kata kalau malaikat mai pakai baju putih, itu petanda baik. Kalau malaikat mai nak cabut nyawa mai pakai serba hitam, itu bad news untuk dia. Allah dah angkat hijab. Orang yang nak mati ni dah angkat hijab. Mata dia dah nampak dah malaikat mai dekat dia. Dia dah nampak. Anak cucu bini hak dua ada keliling ni tak nampak. Wa zanna annahu al-firaq, kerana dia dah nampak dah, maka dia yakin ini dah last day dia. Ini last moment dia. Dia nak habis dah. Wal taffati saqu bisaq. Tuhan kata ketika sakratul maut itu datang bertindih-tindih sakit dia. Maut itu mai sak, maksud ni perut betih. Orang Arab dia panggil sak. Sak. Sunat pakai kain, pakai jubah ni dia kata ila ansafi saqain. Pakai di separuh betis. Sunat. Sak, maksud dia betih. Tuhan kata apa? Manusia yang dalam gelut nak mati ni, wal tafati saqu bisaq. Betih dia dua ni duk bertaut, duk bertangkup, menahan sakit. Dia macam krem. Macam biasa krem subuh pagi nak bangkit pukul 4, pukul 4.30 nak pergi pancong. Pak kata dia tangkap perut betih sakit. Aduh, aduh, bergerak sakit, nak bangun tak boleh, nak pusing tak boleh. Dia tangkap, dia kerai kong perut betih tu. Kena tunggu saat ni menahan sakit. Bagi dia reda, otot-otot tu dia jadi lega balik, baru boleh tak kaki turun kaki. Itu keren. Orang nak mati, Tuhan kata dia jadi dua perut betih dia ni kena tangkap, pam, kata dia sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Tuhan kata it's the time, sudah masanya engkau dibawa ke sisi Tuhan untuk dihisap amalan. It's the time. Time's up. Tuhan kata you punya time sudah sampai. Game over. Habis. Yang ada selepas ini apa dia? Tidak ada lagi amalan. Yang ada selepas ini tidak ada lagi doa. Yang ada ke hang lepas ni apa dia? Apa yang hang buat sebelum daripada hari ini, itu sajalah bawa pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita baca benda-benda macam ni semua tuan-tuan, kalau tidak ada insaf dalam hati kita, karut kita ni. Allah jadikan kita, Allah hantar Nabi mai kat kita, Allah turunkan wahyu Quran kepada Nabi, Nabi baca dekat kita, Nabi hurai lagi masuk ayat Quran itu dengan hadis-hadis dia. Kita main masjid, kita sit down, kita duduk, kita lapangkan hati, dengar ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Kalau tidak ada lagi insaf dalam hati kita, karut kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 13 Mei 2022 baru ni. Mei, Jun, Julai, Ogos. Baru 3 bulan. 2 bulan lebih. 13 Mei 2022 Presiden UAE meninggal dunia. Tuan baca dulu. Oh. Sudah time dia. Game over. Dia sudah habis. UAE ni apa tuan-tuan? United Arab Emirates. UAE ni apa? UAE ni ialah satu himpunan negeri-negeri hebat. Abu Dhabi, ibu negara dia, Abu Dhabi.
Dubai. Oh, dahsyat tuan-tuan, Dubai. Ajman, Sharjah. Ini semua. Semua ni united di bawah nama Arab Emirates ni. 13 Mei 2022, Presiden dia Khalifah bin Zayed An-Nahyan meninggal dunia. Khalifah bin Zayed An-Nahyan mati. Tuan-tuan, harta dia waktu hari dia mati $18 billion US. 18 bilion US dollar. Harta dia. Kaya dengan hasil minyak. Keluarga dia punya kekayaan, adik dia apa semua campur 150 bilion USD kekayaan mereka. UAE menyimpan rizab minyak dan gas asli ke-6 terbesar dunia. Kaya tuan-tuan. Presiden dia kaya, keluarga presiden kaya. Belum cerita Saudi punya kaya lagi. UAE punya kekayaan macam tu punya kaya. Apa jadi dekat dia tuan-tuan? Mati. Orang cerita kat kita kekayaan dia, kita dengar, kayanya. Kita tu nak simpan 100,000 tak dapat-dapat. Kita ni nak simpan 100,000, nak bagi ada dalam akaun tu nampak 100,000. Dia tak dapat-dapat. Dia ada kekayaan dia sampai 18 bilion USD. Punya banyak duit dia. Tu ada dalam bentuk cash. Dalam bentuk kekayaan yang ada dalam ni. Dengan gas, dengan minyak, dengan Allahu Akbar punya kaya. Pun mati. Nampaknya tak ada apa kita ni. Kita ni tak ada apa. Tuhan ni kalau tak kerana takwa, iman dan takwa dalam hati kita, Tuhan tak pandang kita pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian dahsyat yang dikatakan cerita kematian ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Entah. Nabi SAW kata, satu-satu manusia ni kalau Allah sayang dia, Allah nak bagi dia dapat kebaikan. Kita ni, kalau Allah sayang kita, Allah nak bagi kebaikan dekat kita dunia akhirat. Kalaulah Allah sayang kita dan dia nak bagi kebaikan dekat kita, apa Tuhan nanti buat? Ista'amalahu. Tuhan akan jadikan kita ni menjelang ujung umur kita. Allah akan jadikan kita ni orang yang beramal. Tanda Tuhan sayang kita. Kita nak mati lagi 3 tahun, nak mati lagi 2 tahun, nak mati lagi setahun. Pada ketika itu Allah bagi dekat kita. Kalau dia sayang kita. Atas apa yang kita buat, atas doa yang kita duk minta kat dia selalu. Dan Allah jatuh sayang dekat kita. Allah akan buat apa kat kita? Towards the end, menjelang akhir hidup kita, Allah akan jadikan kita ni orang yang beramal. Faqila, bila Nabi kata lagu tu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Macam mana yang kata Allah jadikan dia ni beramal? Macam mana tu? Qal, Nabi kata apa? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan bagi taufik kepada dia. Dan dia ada kekuatan untuk buat baik. Kita duduk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Orang duduk kan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah ni maksud apa? Tuhan buka kita, bagi kita mau dekat Islam. Itu hidayah Allah. Itu tajuk akan datang bulan depan. Kalau panjang umur ada kuliah, kita akan cerita pasal hidayah. Wat taufiq. Taufik ni maksud dia apa? Sudah ada hidayah, kena ada taufik baru kita boleh buat. Kalau tidak, kita jadi tak ada tenaga nak buat. Kita sudah ada hidayah. Kita sudah jadi orang yang sayang, sudah jadi orang yang nak kepada Islam. Tapi tak larat nak buat amal kebaikan, tak larat. Kita tahu kata Nabi SAW, Nabi kata apa? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik minat dunia wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan isinya. Kita tahu, ustaz sebut itu kita tahu ini dia ulang berapa puluh kali dah. Persoalannya ialah hang buat ke tak? Betul, kita dah dengar banyak kali, betul. Kita ada tak kekuatan nak buat? Itu soal lain. Soal kita tahu, itu soal lain. Tapi soal mampu ke tak untuk nak buat, itu satu soal yang penting. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Oh, Nabi kata baca Quran ini likulli harfin, tiap-tiap satu huruf itu Allah bagi 10 pahala. Nabi kata la aqulu alif lam mim itu harfun. Nabi kata bukan maksud aku alif lam mim itu satu huruf, walakin alif itu harfun, lam itu harfun, wa mim harfun, dan mim itu harfun. Hang sebut bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, 30 pahala dah. Tak baca lagi hal lain, baru sebut alif lam mim, Nabi kata 30 aku bagi pahala. Kita tahu, bila kita tahu, lama dah kita tahu benda ni. Tapi hang baca Quran ke tak? Nak boleh kekuatan untuk nak baca Quran itu taufik daripada Allah. Kalau Allah jadikan kita ni, Allah bagi taufik dekat kita, dia mai kekuatan untuk nak buat ibadat. Kalau sekiranya Allah sayang satu-satu manusia tu, Allah akan jadikan dia orang yang beramal. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat tanya, Allah jadikan dia seorang yang beramal itu macam mana? Nabi kata Allah taufikkan dia untuk buat sesuatu amal baik. Bila dia dapat taufik daripada Allah, dia akan jadi orang yang beramal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama jaga benda ni. Satu, kesimpulan. Satu, marilah kita insafi soal kematian ini. Dua, mati itu benar. Mati itu benar. Tiga, waktu nak mati, siapa pun tak boleh tolong. Waktu kita duduk bergelut dengan sakaratul maut itu, siapa pun tak boleh tolong. Anak tak boleh tolong. Isteri tak boleh tolong. Harta kita tak boleh tolong. Pengaruh yang ada dekat kita tak boleh tolong. Kuasa tak boleh tolong. Siapa pun tak boleh tolong. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belah kesian Allah. Kalau Allah belah, Allah kesian dekat kita, dia tolong kita. Yang keempat, akhirnya kita dengan amalan kita menghadap Allah. Dan Nabi kata manusia bila mati pergi ke kubur, 3 benda ikut. Apa dia? Amalan ikut, anak-anak ikut, harta ikut. Bawa mayat kita pergi masjid nak semayang, kereta kita, Mercedes, BMW, Audi, Alphard, Velfire, anak kita bawa ikut mai, duduk ada di luar masjid tu. Daripada lepas semayang, bawa pergi ke kubur, ikut. Anak ikut, kekayaan kita ikut, dan kita dengan amalan kita ikut. Masuk dalam kubur, 2 balik, Nabi kata. Anak kita yang sedih sangat kehilangan kita ni, balik. Harta kekayaan kita, anak kita bawa balik. Yang tinggal dengan kau apa dia? Amalan kau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So nombor 4, akhir kita ialah kita dengan amalan kita. Kalau sekiranya kita ada amalan dan amalan itu ikhlas, mudah-mudahan selamat kita. Dan yang kelima, kita hanya mengharapkan rahmah. Apa dia rahmah?
belah kesian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 22. Bahrul Mazi jilid 21. Tuan-tuan, muka surat 142. 142. Bawah sekali. Dia kata masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah muka dan juga patah gigi gerahamnya ketika perang Uhud. Tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa masuk perang dan dalam perang terpaksa menanggung sakit kecederaan. Gigi pecah, tuan-tuan. Nabi dalam perang Uhud gigi pecah. Tuan-tuan, siapa pernah sakit gigi tahu macam mana sakitnya sakit gigi. Ayam berketung dia turun ligan, tuan-tuan. Duk rumah kampung, ayam berketung. Ayam berketung tu dia marah. Dia kata dia main bebai, tuan-tuan. Dia kata siapa sepi halau ayam ni? Ingat, dia kata. Allah, anak bini dia kata, ayah, memang ayam lagu tu nak buat macam mana? Dia kata tak ada siapa jadi pergi halau ayam. Aku tak boleh dengar dia duk main berketung ni. Punca sakit gigi. Dia dibebai. Tak ada siapa, dia turun. Dia ligan ayam ni, sakit gigi ni. Tuan-tuan, yang kata sakit gigi ni, Nabi SAW dalam perang Uhud pecah gigi geraham. Kata Khazin di dalam tafsir dia, apakala dilihat oleh panglima perang Quraisy daripada atas kudanya daripada jauh, akan orang muslimin meninggalkan tempat pertahanan mereka. Kita cerita dah bulan lepas macam mana perang Uhud. Nabi dah susun strategi, sekumpulan sahabat duduk di atas satu bukit. Bukit tu sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi ziarah di Uhud, duk ada lagi. Dia panggil Jabal Rummah, Ra Mim Alif Ta Marbutah. Rummah maksud dia apa? Daripada perkataan yarmi, panah. Jabal Rummah, Jabal pasukan pemanah duduk di atas. Nabi kata duduk sini, apa jadi pun jangan tinggal bukit ni. Kita menang ke, kita kalah ke, hampa di sini sehingga aku kata turun. Itu arahan. Apa jadi? First round dalam perang Uhud, nampak macam Islam nak menang. Musuh lari. Musuh lari, tinggal segala harta yang mereka bawa, duk ada di tengah lembah, di antara Jabal Rummah dengan Jabal Uhud tu. Duk tinggal di situ. Sebahagian hak duk ada di bawah, pakat pergi duk berobok kucing. Dia jadilah, tuan-tuan. Sahabat Nabi pun Allah uji dengan harta kekayaan. Siapalah kita hari ini? Hak atas bukit duk tengok, dia kata ni tak boleh jadi, saat lagi tinggal kuah harga kita, tinggal kuah. Turun. Hak mula kata jangan turun, Nabi kata jangan. Turun seorang, turun dua orang, turun lima orang. Jom mana daripada? Jom. Turun meneru. Bila turun, musuh yang pada masa itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Dia belum masuk Islam lagi. Dia tengok-tengok, petik jari cantik. Jom kita take over bukit ni. Kerana itu tempat paling strategik. Musuh naik, itu dia. Semua duk ada di bawah. Sahabat Nabi dan Nabi sendiri duk ada di bawah. Mereka start duk lepas panah. Tak boleh buat apa. Pakat kena. Bila keadaan jadi macam tu, ni hak kita baca ni. Dan orang-orang Islam meninggalkan tempat pertahanannya dan semuanya berhimpun kerana berbimbang dengan nak mengumpul harta yang ditinggalkan, tuan-tuan. Bulan lepas kan, jangan lupa kita dah baca ayat-ayat Quran cerita tentang macam mana harta ni. Macam mana harta ni betul-betul dia menjahanamkan manusia. Daripada dia bercakap soal perjuangan, bila dapat habuan sudah jadi bukan lagi pejuang, tetapi sudah jadi pujawang. Sudah dapat habuan. Apa hari ini bahasa kasang daripada sebut apa? Dedak penuh mulut. Dia berkata, kasang perempuan ni. Kasang. Mereka bagi dedak ni, tuan-tuan. Dedak ni orang tak makan. Kita makan ni saguan. Kita pernah makan saguan? Saguan. Orang Seremban ada tadi 3-4 orang tadi, dia tahu ke tak saguan? Saguan ni bahasa surat dia apa saya pun tak tahu. Saguan.
Dulu sekolah rendah lu beli sagon, dia buat kelonsong macam jual kacang. Dia kena koyak belah bawah, belah tajam tu. Koyak, nganga gitu, langut, ketuk. Dia masuk dalam mulut. Dia masuk tu bukan dedak yang tu. Yang tu sagon. Bila sagon penuh mulut ni, tak boleh lah. Nak tegur pun tak boleh. Bila bercakap dia keluar. Tapi orang hari ini lebih kasar lagi. Dia tak sebut sagon, dia sebut dedak. Dedak penuh mulut. Daripada dia bercakap soal perjuangan, kerana dedak masuk dalam mulut, tak boleh nak tegur, tak boleh nak cakap apa dah. Takut dia tembak keluar. Dedak. Dedak itu ialah gambaran kepada harta kekayaan. Ni cerita perang Uhud ni, dia nak habaq yang tu. Tak kena uji, tak apa, kita boleh kata ke orang. Tapi bila Allah test kita, bila Allah uji kita, rupa-rupanya kita pun kalah dengan harta ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi di dalam perang Uhud, Nabi pesan dah, jangan tinggal bukit ni. Selagi mana aku tak kata turun, jangan turun. Depa turun tuan-tuan. Tak tahan dengan ujian kebendaan. Dan di sebelah belakang tentera Nabi pun sudah kosong, tiada siapa lagi mempertahankan. Bila turun semua duk ada di bawah tu, pakai duk berebut ambil. Pasukan yang Nabi atok tadi suruh backup Nabi kat belakang pun tak ada dah, pakai tinggal, pakai main duk berebut, takut tak ada nak dapat habuan. Maka mereka itu pun terus menyerang sekali lagi dengan sekalian pahlawan berkuda dan pahlawan memanah mereka itu. Bila semua dah datang tu, musuh yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid tadi sudah ambil alih bukit, sudah mai daripada arah belakang. Sahabat Nabi dan Nabi sendiri sudah terkepung di tengah-tengah. Dan masuk mengamuk mereka itu sehingga habis lari tentera Islam. Bila kena attack, tak ada pertahanan ni, habis tuan-tuan. Habis. Anak panah mai daripada keliling tempat. Tak boleh nak buat apa dah. Melainkan lari. Mati. Tengah duk lari. Cak. Anak panah mai kena atas belakang. Duk lari lagi. Cak. Mai kena 10 anak panah atas belakang. Pengajaran paling besar apa dia? Pengajaran paling besar. Jangan langgar perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang di dalam kafir Quraisy itu, nama dia Abdullah bin Qami'ah. Dalam ramai-ramai tentera Quraisy. Tentera perang Uhud ni Quraisy ada berapa orang? 3,000 orang. Islam berapa orang? 1,300 lari. Daripada 1,300 ni kena hasut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Withdraw, tarik diri. 700 saja yang pergi perang lawan dengan 3,000 musuh. Dalam kalangan musuh yang ramai itu, dia kata ada satu orang, nama dia Abdullah bin Qami'ah. Nama dia. Telah dilemparnya dengan sekuat-kuat hatinya satu batu dan mengenai hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat nama dia Abdullah bin Qami'ah. Apa pasal dia dapat nama? Pasal dia yang pegang batu, dia punggai, tepuk kata kena Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentarah hidung. Dan patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan luka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia singgah betul, gigi patah, muka berdarah. Dan berselerak sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu. Kemudian pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu bukit besar. Nabi naik ke atasnya. Maka itulah yang telah datang satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kusirat raba'iyatuh yawma Uhud wa shujja wajhuhu shajjah fi jabhatihi hatta salad dam ala wajhihi. Telah diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah patah giginya pada hari perang Uhud itu. Hadis recorded benda ni. Benda ni recorded. Direkodkan, direkam di dalam hadis. Nabi kena punggai batu
patah gigi geraham Nabi dan pecah luka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana luka pecah di dahinya. Kena sini, kena kat belah tepi ini, dari luka gigi patah, sehinggalah mengalir darah di atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan naik ke atas batu besar. Manakah orang-orang kafir tampil? Manakala orang-orang kafir tampil memotong telinga-telinga dan merompong akan hidung dan memacam-macamkan ke atas orang Islam yang mati syahid itu. Nabi naik di atas batu. Ni pasal apa tuan-tuan? Psikologi. Kalau sekiranya kita dengar kata ketua kita mati, down. Negara mana pun dalam dunia ni, kalau kematian pemimpin utama, saham jatuh. Normal. Dia memang lagu tu dah. Sementara nak up balik tu, kok mana pun, dengar kata Perdana Menteri mati, dengar kata Presiden mati, dandan, saham kan jatuh. Pasal apa? Pasal negara sudah jadi uncertainties, sudah jadi tak ketahuanan, sudah tidak ada teraju yang membawa negara itu. Bila Nabi kena macam tu, dengan berdarah kening, dengan gigi patah dan sebagainya, Nabi terpaksa tunjuk dia kuat, dia bersemangat, dia belum kalah. Nabi pergi naik atas bukit, nak bagi sahabat-sahabat nampak kata Nabi ada lagi. Daripada atas bukit tu, atas batu tu, Nabi naik, Nabi overview. Nabi nampak ni. Nampak apa? Nampak orang duk lunyai sahabat-sahabat dia. Salah seorang yang mati tu siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah tuan-tuan? Pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik tengok Allahu Akbar, pak penakan dia. Depa duk belah dada, depa duk rabut keluar, duk makan dia, duk potong telinga dia, duk rompongkan hidung dia. Nabi bila naik tu, dia nak bagi semangat dekat kawan-kawan. Tiba-tiba itu yang Nabi nampak. Sampai dibuatkan oleh perempuan Quraisy akan subang di telinganya dan dibelah oleh seorang daripada Quraisy itu yang namanya Wahsy. Wahsy ini saya akan cerita dalam bab hidayah bulan depan insya-Allah. Wahyi yang kata Wahsy ini. Satu orang yang bernama Wahsy ini belah perut Sayyidina Hamzah dan dikeluarkan hati Sayyidina Hamzah, dan datang pula satu perempuan yang bernama Hindun, dipotongnya hati Hamzah itu, hendak dimakannya. Tuan-tuan nampak tak dia punya kebencian dia tu sampai macam tu. Bunuh dah cukup dah. No, tak cukup lagi. Dia sadis, orang putih kata. Sadis. Dia tak tahu nak abang tuan-tuan. Sadis ni dia lebih pada kejam. Dia dah bunuh dah. Dia tak puas hati lagi. Dia rompongkan mayat tu. Dia potong telinga. Dia potong hidung. Dia belah perut. Dia ambil jantung. Dia bubuh dalam mulut dia. Dia luah. Begitu sekali dikerjakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tiada termakan olehnya, lalu diluahkan daripada mulutnya. Dia ambil jantung Sayyidina Hamzah. Perempuan tuan-tuan yang buat kerja ni. Dia bubuh dalam mulut dia. Dia luah balik. Allahu Akbar. Dan berhadap Abdullah bin Qami'ah hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah tadi ni yang paling batu kena Nabi, berdarah sampai pecah gigi ni. Dia ni bila tengok keadaan sudah jadi macam tu, Hamzah sudah dirompong-rompongkan muka, dada dibelah, dirabut jantung, ambil makan luah. Dia ni Abdullah bin Qami'ah ni bila dah tengok keadaan jadi macam tu, dia naik syekh. Apa dia buat? Dia nak pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bunuh Nabi. Dia nak Nabi mati tangan dia. Maka ditingkaskan daripadanya oleh sahabat Nabi. Ditangkiskan oleh sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ni hak kita baca mukadimah bulan lepas. Siapa dia tuan-tuan? Mus'ab bin Umair. Ingat lagi tak cerita Mus'ab bin Umair yang kita baca bulan lepas? Ingat lagi tak siapa dia ni tuan? Mus'ab bin Umair. Sahabat Nabi yang asal kaya saja. Sebut balik, bagi ingat balik. Walaupun tak ada periksa mengaji di masjid ni. Tapi jangan lupa, sayang. Mus'ab bin Umair. Sahabat Nabi asal, anak orang kaya. Anak bangsawan Makkah.
Sehingga kan di Makkah, budak-budak muda Makkah ni, dialah idola mereka. Semua budak-budak muda ni duk simpan dalam hati apa? Kalaulah aku jadi Mus'ab. Macam tu punya kehebatan Mus'ab ni. Bila dia terima Islam, dia masuk Islam. Dia masuk Islam di mana tuan-tuan? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Zaman awal Islam, dia sudah ambil Islam. Mak dia dapat tahu. Kerana ada satu orang sahabat nama dia. Nama apa dia? Osman bin. Tak ada jawab lah. Tak tias pun. Osman bin Talha. Sudah nampak, dia ni Islam kan? Nampak cara semayang macam orang Islam. Dia report dekat mak dia. Mak dia panggil dia. Mak dia panggil Mus'ab. Hang ikut Muhammad ke? Kalau betul hang ikut Muhammad, mau ingat, satu date pun duit aku tak bagi kang. Mus'ab kata apa? Dia kata, ya mak, saya ikut Nabi Muhammad SAW. Tak apa mak tak bagi pun tak apa. Saya harap Allah aja bagi kat saya. Mak dia kata. Bermula daripada dia memilih Islam, dia jadi miskin. Sebab duit mak dia tak dapat. Dia hijrah ke Habsyah. Balik dari Habsyah, dia hijrah ke Madinah. Dia sampai di Madinah, dia jadi apa? Yang ni soalan senang ni, boleh jawab. Dia jadi apa? Ramai jawab. Jadi guru Quran. Mana ada jawab? Tak ada jawab. Saja habis semua ramai jawab. Dia jadi guru Quran di Madinah. Dalam perang Uhud apa jadi? Mus'ab bin Umair di waktu sahabat-sahabat Nabi dah jadi berselerak kerana kena attack dengan musuh ni, dia di antara 12 orang tuan-tuan yang pergi duk lengkong Nabi, duk tahan dengan tak ada apa ni, anak panah duk main macam yang hujan ni, duk tahan dengan tangan, duk tahan dengan belakang, jangan Nabi kena aja, depa punya duk tahan ni. Mus'ab bin Umair ni salah seorang, mana dengan nak jaga Nabi, mana dengan bendera Islam dia yang pegang. Mus'ab bin Umair. Akhirnya dia syahid di dalam perang Uhud. Waktu nak ke bumi, tak ada apa nak tutup mayat dia. Tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil rumput. Nama apa rumput tu? Soalan last. Rumput irkir. Kita sebut dah berapa. Irkir ni rumput apa? Rumput wangi. Kita kata apa? Orang Arab suka ada buat apa? Tu jawab dah. Bumbung rumah. Pasal apa? Selain daripada boleh dibuat bumbung, dia juga dapat aroma bau wangi. Rumput tu buat tutup kaki dia. Begitulah ending Mus'ab bin Umair. Malam ni dia cerita lagi kat kita. Maka ditangkis oleh sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan pada hari itulah dia menanggung bendera orang-orang Islam. Mus'ab ni, dia pegang bendera. Dan dibunuh akan dia oleh Ibnu Qami'ah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dahsyat yang dikatakan pengorbanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Selain daripada Mus'ab bin Umair ni, ada lagi Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Qais radhiyallahu anhu, dia kata raaitu yada Talha syalla, dia kata waqabiha Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Qais ni tabi'in, dia tak ada jumpa Nabi, dia dan jumpa sahabat Nabi. Dia antara yang dia dan jumpa siapa dia? Talha bin Ubaidillah. Qais kata apa? Dia kata aku tengok tangan Talha bin Ubaidillah ini syalla. Syalla maksud dia apa? Paralyzed. Tangan Talha bin Ubaidillah ni sebelah sudah paralyzed, sudah lumpuh. Waqabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Tangan dia jadi jam, jadi lumpuh sebelah. Pasal tangan tu duk tahan anak panah daripada kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan, depa ni semua esok tuan-tuan pergi menghadap Allah, apa yang ada di badan depa tu saksi di depan Allah. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia qala rajul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل
Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Satu insiden, tuan-tuan. Itu hebatnya Islam. Tang mana hebat dia? Pasal Islam ini, Al-Quran dan hadis merekodkan kejadian-kejadian yang berlaku. Semua benda recorded. Dan kita hari ini boleh baca. Kita tak ada zaman tu. Kita tak tahu pun apa jadi pada masa tu. Tapi mai ayat Quran dengan hadis cerita. Daripada Quran dan hadis ni kita tahu bagaimana keadaan pada masa itu. Kata Jabir bin Abdullah apa dia? Bila berlaku perang Uhud ni, dalam kalang kabut Uhud ni, satu orang sudah mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi dia kata dekat Nabi, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Dia mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni kalau saya randuk saya perang dalam Uhud ni, kalau sekiranya saya mati, di mana tempat saya nanti? Ni kalau lari saya randuk dalam perang Uhud ni, saya pergi berperang. Kalau saya mati, takdir kata saya mati dalam perang Uhud ni, di mana saya? Nabi jawab dua patah ya. Nabi kata fil jannah. Nabi kata akan duduk dalam syurga. Dia dengar tuan-tuan. Fa'alqa tamarat fi yadi. Kurma duk ada dalam tangan, duk makan ni. Dia lempang buang buah kurma tu. Summa qatala hatta qutila. Dia pergi masuk berperang mati-matian sehingga mati. Pasal apa? Dengar Nabi kata syurga, dia lupa habis. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, hadis itu sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis daripada Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Malik, sebahagian ulama hadis kata dhaif. Hadis daripada Yahya bin Sa'id, dia kata lamma kana yaum Uhud. Dia kata waktu hari perang Uhud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'tini bi khabarin Sa'd bin Rabi' al-Ansari. Bila habis perang Uhud dah selesai, Nabi berdiri di depan sahabat-sahabat, Nabi kata, siapa boleh pergi cari sahabat aku yang bernama Sa'd bin Rabi' al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Dalam ramai-ramai ni, Nabi keluar nama dia. Siapa boleh pergi tolong cari sahabat yang bernama Sa'd bin Rabi' al-Ansari. Faqala rajul, ana ya Rasulullah. Seorang bangkit, dia kata saya akan pergi cari dia ya Rasulullah. Siapa dia? Sa'd bin Rabi'. Fazahaba ar-rajul yatufu bainal qatla. Dia ni pun pergi masuk, ni mayat duk bergelempang ni dekat medan Uhud ni. Masuk pergi cari. Masuk pergi ronda-ronda cari. Waqala lahu Sa'd bin Rabi', dia lalu dekat satu kawasan, satu sahabat Nabi yang bernama Sa'd bin Rabi' yang Nabi suruh cari ni, dia sudah tegak kawah duk mai cari ni, kawah duk mai ronda ni. Dia kata ma sya'nuk. Dia kata apa hal ni, hang cari apa? Qala lahu ar-rajul, dia ni pun kata, ba'athani ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la atiyahu bi khabarik. Ni dia kata aku main nak cari hang, dia kata Nabi suruh aku main cari hang. Pergi habaq dekat Nabi macam mana keadaan hang. Qal, kata Sa'd bin Rabi', yang cedera parah ni, nak bangkit tak boleh dah, dia pun duk bergelempang juga. Dia kata dekat kawan main cari ni, dia kata fazhab ilaih, dia kata hampir balik dekat Nabi, fa aqra'uhu minni salam. Ya abang dekat Nabi aku kirim salam. Nak bangkit, nak berjalan pergi tak boleh dah, cedera teruk. Dia kata pergi balik dekat Nabi, abang dekat Nabi aku kirim salam. Wa akhbirhu anni qad ta'intu 12 ta'nah. Dia kata pergi abang dekat Nabi, badan aku ni ada 12 bekas kena takik, 12 tempat. Wa anni qad unfirat maqatili. Dia kata pergi habaq dekat Nabi, aku dah rasa aku dekat dah dengan saat mati aku. Aku tak larat dah, dia kata ni. Sikit lagi aku nanti mati. Wa akhbir qaumak. Dah pergi habaq dekat kawan-kawan kita ni, hak lain ni, pergi habaq dekat depa, annahu la uzra lahum indallah in qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun minhum hayyun. Dia kata habis apa kat kawan-kawan kita?
Apa hampa nak jawab dekat Allah kalau hampa hidup Nabi mati? Dia kata, jangan ingat nak hidup kalau Nabi mati. Nak jawab apa dengan Tuhan? Begitu sekali tuan-tuan pengorbanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam perang. Tuan, Islam ni bukan main-main tuan-tuan. Bukan main-main. Bukan seronok-seronok nak main dengar ceramah lawak-lawak. Bukan. Islam bukan macam tu. Islam ini nak dengar message yang jelas, yang clear daripada Quran, daripada hadis Nabi. Ilmu daripada Allah. Cukup-cukuplah dengan hiburan dalam TV, Maharaja lawak, dengan apa, cukup dah kita duduk bergelak di sana. Main masjid bukan nak bergelak. Main masjid kita nak serius dengan agama. Kita nak ambil ilmu, kita nak mencetuskan keinsafan dan kita nak motivate diri supaya kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah kita duk berseronok-seronok dengan agama ni. Agama bukan benda seronok. Agama ini benda serius. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dahsyat pengorbanan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, kemudian dia kata apa? Dia kata masalah dimasyhur orang kafir akan Nabi SAW sudah mati kena bunuh. Orang kafir, musyrikin Makkah, Quraisy ambil kesempatan atas Nabi cedera teruk ni. Mereka nak bagi tahu kata Nabi sudah mati. Nak bagi down, nak bagi lemah semangat orang Islam. Iaitu bila dilihat oleh Ibnu Qami'ah akan Mus'ab mati, maka sudahlah terperasan kepadanya Muhammad SAW yang mati kena bunuh. Ibnu Qami'ah ni, bila dia tadi dia baling batu, kena Nabi, berdarah, patah gigi. Lepas itu, bila Hamzah yang sudah terkorban ini, mai satu perempuan nama Hindun, potong telinga, potong hidung, belah dada, ambil mamah makan jantung luar balik. Dia sudah naik syekh. Abdullah bin Qami'ah ni, dia sudah naik syekh. Dia mabuk darah. Siapa dia buat? Dia pergi cari Nabi. Dia nak bunuh Nabi. Bila dia nampak, dia pergi, Mus'ab bin Umair yang duk lawan dengan dia. Dia duk sangka kot Mus'ab bin Umair itu Nabi. Bila Mus'ab bin Umair rebah mati, dia duk ingat hak mati itu Nabi. Ini cerita Abdullah bin Qami'ah. Maka undur ia dan berkeriau ia mengatakan telah aku bunuh akan Muhammad. Dia duduk sangka Mus'ab bin Umair itu Nabi. Dia pergi cari tempat, dia keriau. Dia kata, mata Muhammad. Muhammad qad mata. Muhammad sudah mati. Dia kata. Dan berkeriau sertanya akan orang-orang yang keriau. Ni, kawan-kawan lain pun dengar, Muhammad mati. Terharu. Terharu pasal apa? Itulah yang dia pandak. Dia pandak Muhammad mati. Bila pecah cerita kata Muhammad mati, tak tahu dah abang seronok ni. Seronok. Pakai duk keriau. Mata. Muhammad qad mata. Muhammad mati dah. Muhammad mati dah. Ni nak bagi tahu dekat geng-geng depan ni. Semua pakai seronok. Nak mengatakan Muhammad sudah mati. Maka berpecah belahlah orang-orang itu. Dan jadilah Nabi SAW bersabda, mari kepada aku, wahai hamba Allah, mari kepada aku wahai hamba Allah. Maka berhimpunlah sahabat-sahabat Nabi SAW, kira-kira 30 orang. Nabi bila tengok macam tu, cepat-cepat Nabi counter balik. Nabi counter balik. Sebab apa? Benda ni boleh menyebabkan orang Islam down. Nabi dah mati, habislah kita. Tuan-tuan, jangan kata Nabi diberitakan mati dalam perang. Hari Nabi mati betul pun down dah. Dia nak cerita macam mana hari Nabi wafat. Sayyidina Umar Al-Khattab tak boleh dengar berita kata Nabi wafat. Orang main habaq kat dia, Umar, Muhammad tak ada dah. Dia cabut pedang. Dia cabut pedang. Sebut lagi sekali kata Muhammad mati, aku tahu nak buat apa. Tak boleh terima berita kata Nabi wafat. Yang boleh terima dengan tenang ni siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mampi habaq dekat dia, ya Abu Bakar, Nabi kita Muhammad dah tak ada dah. Masa tu Abu Bakar dia ada di rumah dia dekat dengan Masjid Quba. Rumah dia dekat Madinah pun ada, dekat Masjid Quba pun ada.
Hari Nabi wafat dia dah sana. Dia dengar, dia sengat. Teriak tak, apa pun tak. Dia pakai baju, dia ambil kuda, dia pacu kuda, mai di rumah Nabi. Rumah Nabi, rumah anak dia, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia masuk mai, dia tengok betul Nabi dah wafat. Dia keluar, jumpa Sayyidina Umar. Umar ni jadi tak boleh terima. Ni dengar berita Muhammad mati, dia terima. Masa itulah Abu Bakar baca balik ayat Quran, dah turun lama dah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Baca balik dekat Sayyidina Umar ni. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad ni dia rasul, dia nabi. Dia bukan Superman, dia bukan orang yang tak boleh mati. Dia sama macam orang lain, dia juga tertakluk kepada hukum mati. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelum Muhammad berapa banyak dah nabi ada mati. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Adakah kerana hari ini kita dengar kata Nabi Muhammad mati, kita nak patah balik, kita nak sembah Tok Kong balik, kita tak mahu dah dekat Islam pasal Muhammad? Tak ada. Baca balik ayat tu dekat Sayyidina Umar, baru dia boleh kontrol diri dia. Kalau tidak, dia tak boleh kontrol. Dia tak boleh dengar cerita kata Nabi wafat. Itu dalam keadaan biasa, bukan keadaan perang. Sahabat sayang Nabi ni sampai dia tak mampu untuk membenarkan telinga dia dengar sesuatu yang tak baik kena kepada Nabi. Dia tak boleh bagi telinga dia dengar benda tu. Dan kita hari ni, kita sayang kat mak kita, sayang kat ayah kita. Duk kerja di Kuala Lumpur, duk kerja di Johor Bahru. Mak kita, ayah kita pun duk sihat elok. Tentu adik telefon. Kak, benda ni abang duk meeting ni. Abang kata, itu bunyi suara teriak. Awak ni, siapa? Abang. Awak siapa ni? Tak apa, abang meeting tak, saya tak abang. Ada adik abang gitu. Dah, siapa ni? Abang, mak tak ada dah abang. Habis. Dan tadi abang meeting ni, kata tengah duk meeting, tengah duk apa ni. Dia dengar ayat tu, adik kata, abang, mak tak ada dah. Tak habis. Kekuatan semua dah tak ada dah. Lembut lutut. Otak dan duk ingat ni, nak balik macam mana ni, nak cepat ni daripada Johor, nak balik mai Penang. Dia jadi itu dah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sayang kat mak. Kita dengar tu lembut-lutut. Sahabat sayang Nabi ni lebih pada kita sayang mak kita. Mereka ganti mereka kepada Nabi ni, ganti mereka nyawa mereka. Apabila disebarkan berita kata Nabi sudah mati dalam perang Uhud, down. Nabi SAW dandan, dia naik, dia bercakap. Dia berdiri di depan beberapa orang sahabat dia. Dan beberapa orang sahabat, 30 orang ni mai duk lengkong Nabi SAW. Apabila dilihat oleh Nabi SAW, akan dirinya berdarah dan menyapu dia akan darah di muka dia. Lalu sabda Nabi SAW, faqala kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadha binabiyihim wa huwa yad'u lahum ila Allah. Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, apa nak jadi kepada kaum ini? Kaum yang telah memperbuat mereka itu semacam ini kepada Nabi mereka itu. Nabi sapu darah di muka ni. Tengok darah. Nabi kata, kaifa yuflihu qaum fa'alu hadha binabiyihim. Apa nak jadi dekat kaum ini? Kaum yang telah buat Nabi mereka. Maksudnya Nabi. Apa yang Nabi mereka buat yang mereka marah sangat? Nabi ajak mereka kepada Allah. Bukan Nabi ambil harta mereka. Bukan Nabi buat zalim mereka. Bukan Nabi curi harta benda mereka. Bukan Nabi buat khianat mereka. Bukan Nabi fitnah mereka. Bukan Nabi aibkan mereka. Nabi nak ajak mereka kepada Allah supaya mereka selamat daripada neraka. Mereka balas balik dengan ketui batu. Berdarah Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila sapu darah, Nabi kata apa? Kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadha bi nabiyihim wa huwa yad'u lahum ila Allah. Apa nak jadi dekat hampa ni? Hampa buat dekat Nabi hampa macam ni. Sedangkan Nabi hampa nak ajak hampa kepada Allah, nak selamatkan hampa daripada neraka. Padahal Nabi menyeru mereka kepada Allah, Tuhan yang esa, yang tiada layak disembah selain daripada Allah. Dan diulang-ulang. Dan orang-orang pun mengumpul muslimin yang mati syahid itu. Seorang daripadanya ialah bapa penakan Nabi SAW, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Bila Nabi kata lagu tu, habis. Musuh dah tinggal mereka pada ketika itu. So perang Uhud berakhir dengan Islam kalah. Tentera Islam kalah. Apa sebab musabab dia apa dia? Sebab dia langgar perintah Nabi. Kalah. Walaupun Allah hantar bantuan malaikat, tapi kerana bantah cakap Nabi, kerana cakap Nabi itu perintah Allah, kerana bantah, kalah. Dan pimpinan tentera kafir pada masa itu Abu Sufyan dan juga Khalid Al-Walid, mereka bila dah tengok dah kalah dah, dan suara pun duk kata Muhammad dah mati, mereka buat signal, jom kita balik, tinggal. Ada juga lagi tu hati perut tu, dia tak lunyai bagi habis. Dia tengok dah nampak kalah dah, jom balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila habis saja Nabi pergi cek balik orang yang mati, suruh kawan-kawan cari orang tu. Di antara yang paling menyayat hati ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib ni tuan-tuan? Dia dipanggil Asadullah wa Asadu Rasulillah. Hamzah bin Abdul Muttalib ini terkenal dengan gelaran Asadullah, singa Allah. Berani dia ni. Kalau baca sirah cerita tentang dia, dia daripada dia muda, dia berani. Hamzah bin Abdul Muttalib ni, dia satu orang yang berani. Dia mengambil risiko. Dia digelar Asadullah. Digelar dia ni dengan nama singa Allah. Dan apabila dia syahid di dalam perang Uhud, Nabi panggil dia Sayyidus Syuhada. Nabi panggil dia pengulu kepada segala orang yang mati syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa dia? Dia pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik dia siapa? Adik-beradik dia di antara yang terkenal ialah Abu Talib. Adik-beradik dia Abu Talib tu siapa? Bapa Sayyidina Ali. Apa yang terkenal dengan cerita Abu Talib? Sayang dia dekat Nabi ni tak boleh bawa berbincang. Dia sayang Nabi walaupun dia tak Islam. Dia sayang Nabi. Baca cerita pula tentang Abu Talib, dia kalau bawa balik makanan, bawa balik susu, anak-anak dia termasuk Ali yang dia sayang ni tidak boleh menyentuh, apatah lagi nak menjamah makanan dan minuman itu, melainkan setelah Muhammad makan dulu baru anak lain boleh makan. Sayang dekat Nabi. Abu Talib ni adik-beradik dengan Hamzah ni. Nak mati, Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Pakcik-pakcik kata la ilaha illallah, hak lain saya uruskan. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Hidayah ni pun mahal, taufik pun mahal. Kalau Allah bagi kat kita dua-dua ni, Allah bagi kita hidayah dan Allah bagi kita taufik, kekuatan untuk beramal, kita dapat dunia dan segala isi dia. Kita dapat akhirat sekali. Siapa lagi adik-beradik kepada Hamzah ni, siapa dia? Abbas. Kita dah baca hadis an Abdullah bin Abbas. Al-Abbas, pak benakan Nabi, itu juga adik-beradik Hamzah. Siapa lagi adik-beradik Hamzah ni, siapa dia? Abdullah. Siapa dia Abdullah? Bapa Nabi Muhammad bin Abdullah, itu juga adik-beradik dengan Hamzah. Maka tak heranlah apabila tengok mayat Sayyidina Hamzah begitu, Nabi jadi emosional. Nabi jadi emosional. Kemudian Nabi SAW pesan, jangan bawa mai orang-orang yang terdekat mai tengok mayat Sayyidina Hamzah. Nabi pesan. Di antaranya siapa dia? Safiyah. Safiyah ni adik Sayyidina Hamzah. Safiyah ini menikah dengan siapa? Menikah dengan
dengan kepala besar kepada musuh di kalangan Quraisy. Mereka duduk menikah pusing kot tu lah. Dia beradik semua. Nabi kata jangan sampai Safiyah mai tengok keadaan Hamzah ni. Kerana Safiyah tak akan boleh tahan bila tengok mayat macam tu. Dah tak kena rupa. Telinga, hidung, maut semua dicederakan, dada belah, rambut keluar. Jangan, Nabi kata jangan siapa pun adik-beradik kita mai tengok keadaan Sayyidina Hamzah ni. Tapi Safiyah ni, dia mai juga. Yang kata Safiyah ni, dia mai juga. Tengok-tengok mai dah, sampai dah. Di Uhud ni. Uhud dengan Madinah bukan jauh tuan-tuan. Berapa kilometer je. Sampai dah dia. Nabi tengok-tengok mai dah makcik dia. Safiyah. Dia masuk mai. Dia terus tuju pi. Tengok Sayyidina Hamzah. Safiyah tak meraung. Tak merintih macam Arab jahiliah. Dia mai, dia tengok air mata dia saja keluar. Dia tak meraung. Nabi SAW pun terkejut. Nabi tu ingat dia mai, dia nanti jadi histeria. No, dia steril aja. Dia mai, dia tengok mayat adik dia. Macam tu keadaan dia. Dia tak apa, air mata aja keluar. Nabi terkejut dengan penerimaan Safiyah terhadap mayat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Tuan-tuan. Kalau boleh difilmkan benda ni, mak kilau tinggal jauh dah. Kalau boleh difilmkan ni, kisah Uhud ni, Allahu Akbar. Mak kilau pun berapa ramai tu imam timpa habis. Tajuk tu saya masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ini insya-Allah kita akan masuk cerita Nabi SAW mau mendoa kebinasaan ke atas orang kafir. Supaya Allah turunkan laknat ke atas orang-orang kafir ini. Nabi bila dah tengok keadaan Hamzah macam tu, tengok keadaan Mus'ab bin Umair macam tu, tengok keadaan sahabat-sahabat yang kena lunyai dengan musuh ni macam tu, Nabi dah tak boleh tahan dah. Nabi manusia tuan-tuan, walaupun dia Nabi, dia manusia. Bila dia tengok ini perang kedua, selepas Badar inilah perang yang kedua. Badar Islam menang. Badar Islam kalah dan begini hasil dia. Bila Nabi tengok macam tu, Nabi tak boleh tahan. Nak Nabi angkat tangan minta, ya Allah laknat, nak minta doa supaya Allah Subhanahu wa taala laknat orang-orang yang membunuh ni sahabat-sahabat dia, terutamanya Hamzah bin Abdul Muttalib, pak menakan yang dia sayang ni. Hamzah ni tuan-tuan jangan main-main. Waktu dia duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Nabi tengah duduk dakwah secara sirriyah, secara sembunyi ni. Ini cerita bulan depan. Sayyidina Umar sudah naik minyak. Nak pergi cari Nabi hari tu. Nak pergi cari Nabi. Dalam pada duk cari tu, orang jumpa dia. Dia kata, Umar, apa cerita? Nampak? Dia kata, aku nak cari Muhammad hari ini. Muhammad tahu aku siapa. Dia kata, sudahlah Umar. Sembang gajah boleh terbang. Kalau hari ni lah. Kalau hari ni. Sembang. Dia kata, gajah boleh terbang. Neh, hantar tak? Neh. Bukan ni. Neh. Waktu dia kasar itu. Neh. Hantar dah adik hang. Hantar dah adik hang. Ni hang nak pergi mengamuk apa? Hantar dah adik hang. Adik hang pun dengan laki dia dah ikut Muhammad. Piu kata. Piu. Ini bulan depan. Nak membolehkan Sayyidina Umar tu dapat hidayah tu. Dia piu kata. Dengar-dengar orang challenge dia, orang jengkai dia. Jengkai dulu tu. Pirang sembang. Piu. Apa jadi selepas daripada tu? Okay. Hidayah ni, cerita hidayah bulan depan. So, Nabi SAW dia tengok keadaan macam tu, Nabi nak angkat tangan nak minta kepada Allah supaya Allah laknat semua orang Quraisy, musuh yang menyebabkan orang-orang yang dia sayang ni mati macam ni. Baik. Nabi nak doa kebinasan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Allah larang? Satu. Ini bulan depan. Yang kedua, tak pernahkah Nabi doa kebinasaan sebelum ni? Itu soalan kedua. Tak pernahkah Nabi doa kebinasaan kepada musuh sebelum daripada peristiwa perang Uhud ni? Tentu pernah dengar hadis Nabi SAW duduk di Mekah, Nabi duduk semayang di depan Kaabah. Abu Jahal duduk tengok, dia petik.
Aku bagi offer kepada siapa-siapa ada ni yang berani pergi ambil perut unta hak semelih kemarin punya. Perut unta busuk waktu Muhammad sujud sekali buh atas belakang dia. Siapa berani? Cepih bangkit seorang. Dia kata aku akan buat. Dan akhirnya hadis tu macam mana? Dia ni ambil pergi bubuh belakang Nabi. Nabi kekal dalam sujud tak bangkit. Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni. Ibnu Mas'ud kata apa? Allahu Akbar. Kalaulah Allah bagi dekat aku sedikit keberanian, aku nak pergi buang tu benda tu. Perut unta busuk atas belakang Nabi tu. Tapi aku tak berani. Pasal apa? Zaman tu awal Islam. Tak cukup keberanian lagi. Sedih ni tak tahu nak abang tengok orang buat kat Nabi macam tu. Ada satu orang nampak, lari pergi habaq dekat anak Nabi. Siapa dia? Fatimah. Fatimah masa tu Juwairiyah, hadis kata. Kecil lagi. Dengar-dengar ni orang buat dekat bapa dia, dia lari mai. Dia mai budak kecil lagi Fatimah ni. Dia buang ni segala kotoran atas belakang Nabi ni, dia buang. Dia beralih pergi dekat depa ni. Geng-geng kafir musyrikin hak buat dekat Nabi ni. Dia beralih pergi dekat depa. Dia maki depa cukup-cukup. Nabi bangkit. Nabi tengok ke arah mereka ni. Kafir musyrikin Makkah yang buat dia ni. Nabi terus angkat suara dia. Dan Nabi berdoa. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah binasakan Quraisy. Dia bagi satu sekali. Quraisy semua sekali. Dia pasti nak. Dia sebut seorang-seorang. Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah binasakan Abu Jahal. Bila dia sebut lagu tu. Tu yang bulan depan tu. Yang bulan depan tu. Maknanya Nabi pernah ada doa macam ni? Pernah. Tapi pasal apa dalam perang Uhud, Nabi nak doa Allah tak bagi? Bulan depan juga macam tu. Ada waktu Tuhan bagi, ada waktu Tuhan tak bagi. Pasal apa? Semua ni ada penjelasan dia. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita akan fokus bulan depan cerita laknat orang. Laknat ni maksudnya apa? Caci maki. Cerca. Boleh ke tak boleh? Piduk cerca orang. Piduk maki orang. Piduk celah orang. Boleh ke tak boleh? Kita akan baca hadis bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq doa ada dengan Nabi SAW. Mai satu orang depan-depan, dia jengkai Sayyidina Abu Bakar. Dia kata dekat Abu Bakar, terjai. Dia kata papak-papak kat Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar senyap. Nabi duduk dah tepi. Nabi pun diam. Dia ni macam tak puas hati. Dia mau bila dia kata, mau ada respon. Baru rancak. Tak ada respon. Dia kata lagi. Abu Bakar diam. Nabi pun diam. Dia kata lagi. 3 kali Abu Bakar jawab. Orang kata, brother, you salah faham. Baru sebut brother, you salah faham, Nabi bangkit pergi. Abu Bakar bila tengok Nabi bangkit pergi, dia sudah rasa tak kena. Dia tak jadi jawab, dia ikut Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia ni maki saya punya sedap tadi. Saya tak jawab. Tuan pun ada tepi, Tuan pun diam. Dia duk maki lagi, dia duk maki, saya pun tak boleh tahan. Saya jawab bukan nak maki dia, saya nak membela diri. Tapi Tuan bangkit tinggal saya, pasal apa? Nabi kata, bulan depan baru dia jawab. Di bulan depan Nabi jawab, pasal apa yang aku bangkit tinggal yang tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita akan cerita bulan depan insya-Allah cerita tentang hidayah Allah dan keajaiban hidayah Allah ni. Apa ajaib dia? Dan satu doa Nabi SAW dalam keadaan Nabi doa supaya Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada salah seorang daripada dua Umar. Siapa dia dua Umar itu? Bulan depan juga. Banyak Allah bulan depan punya apa homework banyak. Kan? Benda tu tuan-tuan. Nah, wallahu a'lam. Jadi sebelum akhir pengumuman, ada satu sahabat buat kenduri kebab spesial. Kebab spesial. Kebab saudara Hazli kita ni, dia buat 1,500 biji. Tuan-tuan jangan balik tanpa ambil kebab tu. Ambil. Dan jangan lupa amalkan sunnah Nabi
Apa dia sunnah Nabi? Nabi ajak kita suruh doa bila orang bagi kita makan. Doa dia apa? Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah, bagilah makan kepada orang yang bagi aku makan. Doa macam tu. Wasqi man saqana. Bagilah minum kepada orang yang bagi aku minum. Okey? Saya lagi tuan-tuan, insya-Allah bagi kawan yang kenduri ni seronok, tuan ambil dan bismillah makan, doa. Minta ya Allah, kalau tak ingat nak sebut Allahumma at'im man at'amana, tak usah pun. Tapi kalau saat lagi, bila ngap kebak dia lupa. Itu normal. Pasal benda sedap. Dia ngap semula. Allah apa tadi dia kata? Allah, tak apalah. Ambo kok Melayu. Pokok Melayu, ya Allah, kawan hak buat kenduri bagi aku makan ni, bagilah makanan kepada dia. Khalas. Tuhan pun tarah. Tuhan kata, cantik. Dia lupa ya, bukan ada apa. Dia habis kebab sekali lagi, dia teringat balik. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala letak kita di atas jalan kebenaran. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Syukur la ilaha illa anta. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.